Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Lebih banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Anda setuju atau tidak dengan pernyataan ini? Saya heran juga lah Sanusi ini. Sanusi ini memang tidak boleh berdiam agaknya. Tapi betulkah lebih banyak Sanusi bercakap, lebih banyak kelemahan dia yang akan dijumpai, lebih banyak Sanusi bercakap, lagi teruk dia kena hantam, lagi ramai orang makin tak percaya dengan dia, lebih ramai orang sedar dia ini bukan pemimpin yang baik, lebih ramai yang akan sedar dia ini bukanlah seorang teladan yang baik. Betulkah kalau itu terjadi? Jadi ini disebut oleh siapa? Ini disebut oleh pengarah pilihan raya amanah Muhammad Sani Hamzan, yang dia berkata, lagi banyak Sanusi bercakap, lagi ramai sokong kerajaan perpaduan. Anda setuju? Anda tinggalkan komen. Pengarah pilihan raya amanah Muhammad Sani Hamzan membidas Muhammad Sanusi Maknor yang berikrar, saya berikrar lagi, saya yang berikrar hendak memecah belahkan hubungan parti-parti dalam kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sebelum berikrar untuk hancurkan ini, cubalah perbaiki dulu apa yang terjadi dalam Perikatan Nasional. Apa yang terjadi dekat Bersatu tu, tolong Bersatu tu dulu. Bersatu dah hancur sekarang. Dah 6 MP satu adun yang beri sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu lebih teruk. Tak payah dipecah-pecah, dia memang dah pecah. Jadi tolong dulu Bersatu untuk gam balik yang pecah belah tu, baru sibuk tentang parti orang. Tak malu ke? Sebaliknya, dia secara sinis berkata, pengarah pilihan raya Perikatan Nasional itu hanya pandailah berkata-kata. Bercakap ni tak bayar, katanya. Dia sama macam menyanyi lah, tak kena bayar. Kerajaan perpaduan hari ini masih lagi kukuh, termasuk sokongan daripada parti daripada Sabah dan Sarawak, katanya pada Malaysia Kini hari ini. Saya setuju. Kalaupun UMNO pecah belah, las-las Zahid Hamidi sanggup untuk lepas jawatannya sebagai Timbalan Perdana Menteri, Tok Mat Tassan resign, Ahmad Mazlan resign, dan semua menteri-menteri dalam UMNO resign, termasuklah Zalina Osman, semua resign, lepas tu keluar daripada kerajaan perpaduan. Apa yang jadi? Tak ada. Selagi ada sokongan daripada parti daripada Sabah dan Sarawak, kerajaan ini masih kukuh, masih cukup nombor. Tak ada apa yang berlaku pun. Jadi pergilah Sanusi, pergilah pecah belahkan kalau beranilah. Tapi jangan cuba-cuba, sebab yang kamu perlu buat adalah untuk cuba betulkan dulu apa yang berlaku pada Perikatan Nasional itu sendiri. Semalam Sanusi berkata pihaknya akan berusaha membuat hubungan parti-parti dalam kerajaan yang menurutnya kian retak menjadi belah. Sanusi berkata demikian ketika mengulas hasrat daripada MCA dan MIC untuk memboikot PRK Kuala Kubu Baru yang jelas memberi kelebihan kepada PN. Aku pun tak tahulah MIC, MCA ni, dorang boikot ni, dorang ingat kuat sangat kot. Tapi tak apalah, itu dorang punya hak lah. Jadi nanti kalau MCA dan MIC boikot, kalau menang juga Perikatan Nasional, okey lah. Tapi kalau kalah juga Perikatan Nasional, Sanusi nak letak muka di mana? Okay. Itu masalah rumah tangga mereka, kata Sanusi. Kita akan retakkan lagi untuk menjadi belah. Mereka sudah retak, kita akan pecahkan lagi. Itu kerja politik, katanya ketika ditemui pemberita di Kuala Lumpur semalam. Wah, hebatlah Sanusi ini. Tapi itulah, selumbar di mata saudaramu engkau nampak, tapi kayu balak di mata sendiri engkau tidak nampak, malunya. Mengulas lanjut, Muhammad Sani berkata, kenyataan Menteri Besar Kedah tidak akan menyebabkan PH semakin lemah. Setiap kali dia cakap, buat kenyataan, ada MP Bersatu Isytihar sokong PM10. Dan hingga sekarang sudah ada 7 MP, 6. Sudah ada MP yang sudah dinyatakan sokong kepada Perdana Menteri, katanya. Jadi kita minta dia terus bercakaplah, supaya nanti lagi banyaklah ahli parlimen akan sokong kita, katanya, yang juga ahli parlimen Hulu Langat. Lebih bising Sanusi, lebih banyak sokong Anwar. Teruskanlah.
Nah, oke, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita tengoklah nanti apa akan terjadi seterusnya. Apapun saya pun tidak suka apa ni ya, untuk nak mengulas tentang MIC dan MCA. Saya tak berapa minat dengan MIC dan MCA Barisan Nasional, sebab MIC dan MCA bukan parti yang kuat macam dulu lagi. Diorang ada ahli parlimen berapa orang saja. Jadi sama ada diorang ada dalam kerajaan kah, tidak ada dalam kerajaan kah, tak mengganggu sangat lah. UMNO pun kalau diorang keluar kerajaan pun apa diorang dapat? Tak ada. Diorang akan jadi pembangkang semula dan belum tentu boleh menang lagi. Kalau kalah lagi, sudah jatuh ditimpa kayu balap, kena gilis lagi oleh lori. Kesian. Apapun kita doakan yang baik-baik untuk semua parti yang ada di Malaysia. Sama ada kerajaan kah, pembangkang kah, doakanlah yang baik-baik. Denyut tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekarang jam 11 malam 11 malam. Mungkin Anda menonton video ini pada siang. Malam saya record, siang saya post. Berikutan susulan daripada Najib Razak punya kes sekarang, tahanan rumah, pengampunan dan sebagainya. Timbul tadi waktu minum kopi dengan kawan, timbullah perbicaraan, timbullah pertanyaan, pendapat. Jadi saya tanyakan kepada Anda juga pendapat ini. Apa pendapat Anda dan apakah yang Anda fikir tentang soalan ini? Kerana sudah ada haru biru dengan kes Najib. Sekarang kawan tanya tentang Rosmah Mansur. Apa pendapat Anda kalau Rosmah Mansur pun tiba-tiba dapat pengampunan? Layakkah, soalan dia, layakkah Rosmah Mansur dapat pengampunan atau diskaun atau tahanan rumah seperti Najib Razak? Itu soalan dia lah, soalan pendek saja. Anda boleh komen apa pendapat Anda. Pada hemat saya terus terang saja, pada hemat dan pendapat saya, kalau Najib Razak mungkin dia layak, dia boleh, dan dia deserve it. He deserve it because of what he done for our negara. Apa yang sudah dia berikan kepada negara kita. Dia punya contribution, dia punya jasa kepada negara Malaysia memang tidak boleh dinafikan. Ya, kita boleh terima. Tapi untuk Rosmah Mansur, pada pendapat saya, tidaklah sesuai untuk diberi pengampunan, kerana tidak ada merit untuk diberi pengampunan, apatah lagi sampai diberi 100% pengampunan. 50% pengampunan pun pada pendapat saya hanya berlandaskan kepada belas kasihan lah, sebagai manusia mungkin boleh. Tapi kalau berlandaskan kepada merit, dia punya jasa kepada Malaysia, saya fikir tidak tahulah ada atau tidak, tapi mungkin akan menyebabkan orang Sarawak marah. Ya, sebab dia sudah didapati bersalah dengan kes yang melibatkan tentang sekolah-sekolah luar bandar di negeri Sarawak. Ini menyebabkan orang Sarawak memang marah lah. Apa tidaknya, kalaulah itu boleh membawa banyak manfaat kepada anak-anak murid di luar bandar Sarawak, dan itu terjejas kerana perbuatan Rosmah Mansur, siapa tak marah? Nah, jadi saya tak nampak banyak sangatlah alasan untuk Rosmah Mansur. Tapi apapun, kalaulah dia diberikan pengampunan dan diluluskan oleh mahkamah, diluluskan oleh ketua hakim, diluluskan oleh ahli lembaga pengampunan, saya pun tidak juga bising kah, marah kah, tidak. Sebab yang dia curi kah, dia pakai kah, dia salah guna kah, itu bukan duit bapak saya, bukan duit mamak saya, bukan duit nenek saya, duit negara Malaysia. Jadi saya memang marah sebab duit negara Malaysia, tapi nak marah sebab dia kacau saya, tidak. Cuma kita mau supaya next punya Perdana Menteri kah, yang Perdana Menteri sekarang kah, siapa-siapa saja, supaya jangan salah guna kuasa, jangan sewenang-wenang rosakkan kepercayaan negara Malaysia. Sebab itu memberi banyak kesan kepada negara Malaysia. Sampai negara Malaysia buat pertama kali dalam sejarah, hanya berapa tahun, berapa Perdana Menteri, haru biru kita. Okey.
Tapi itu mungkin tidak ada kaitan dengan Rosma Mansur lah. Cuma negara Malaysia betul-betul jadi famous kerana adanya siapa sudah nama isteri kepada Presiden Filipina, saya lupa sudah siapa itu, yang juga disamakan seperti Rosma Mansur katanya lah. Jadi apa pendapat Anda? Saya pikir tidak ada merit yang terlalu jelas untuk agung lembaga pengampunan untuk berfikir untuk mengampuni, memberi pengampunan atau memberi diskaun kepada Rosma Mansur in term of merit dia. Tapi in term of kasih, in term of belas kasihan, in term of mercy, grace kepada Rosma Mansur, mungkin okey lah. Jangan pula lepas ni anak-anak dia semua pula pun mau juga. Jangan pula lepas ni tiba-tiba Zahid Hamidi pula tampil dan mau juga Rosma Mansur supaya diampuni juga. Jangan pula lepas ini pemimpin-pemimpin UMNO pun muncul satu persatu dan mau juga Rosma Mansur diampuni juga. Kerana pada pendapat saya tidak ada merit sangat. Tapi kalau mereka mau juga buat, it's up to them lah. It's up to them, they right. Tidak ada apa-apa masalah dari segi perundangan, tidak ada apa masalah dari segi perlembagaan untuk mereka merayu bagi pihak Rosma Mansur. Tidak ada masalah. Buat sajalah apa yang kamu membuat, buat sajalah. Cuma rasa pelik lah kalau tiba-tiba UMNO, Zahid Hamidi dan siapa-siapa sajalah, Tunku Zafrul, Luqman Adam, siapa lagi ya, Wal Saleh, siapa sajalah, Isyam Jalil bukan lagi lah sekarang, siapa lagi, Tok Matasan Ahmad Maslan kalau tiba-tiba muncul bising mesti dibebaskan si Rosma Mansur, ini pelik sajalah rasanya. Tidak juga bikin hairan sampai seperti bulan jadi bintang, tidak juga begitu. Tidak juga tiba-tiba kucing jadi harimau, tidak. Tapi agak menghairankan kalau betul jadi begitulah. Oke, jadi secara kesimpulan, Anda boleh tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda. Dan itulah pendapat saya. Pada pendapat saya, tidaklah sesuai kalau Rosma Mansur dapat pengampunan in term of merit. Tidaklah sesuai kalau dia disamakan dengan Datuk Seri Najib Razak. Dia, ya kita akui, ada juga dia punya apa, jasa kah? Tapi cukupkah untuk membuat itu sebagai satu merit untuk dia dapat diampuni? Cukupkah untuk itu jadi satu merit untuk dia dapat diampuni? Ataupun dia menumpang atas jasa Datuk Seri Najib Tun Razak? Saya fikir lembaga pengampunan pun bijak, sangat-sangat bijak untuk membuat keputusan. Lembaga pengampunan pasti akan membuat membuat mereka punya pro and con lah. Mereka akan buat satu pertimbangan. Apa dia punya jasa, apa dia punya kesalahan, apa punya jasa dan sebagainya. Dan saya fikir kalau itu betul-betul berlaku, itu akan jadi satu yang heboh lagi lah. Siapapun kerajaan pada waktu itu nanti pasti akan heboh lagi. Bagaimana bagaimana Rosma Mansur dapat pengampunan lagi. Jadi kita doakanlah yang baik-baik untuk Najib Razak, untuk Rosma Mansur. Kita doakan yang baik-baik. Tapi segala yang dibuat ada konsekuensi. Everything yang kita buat ada dia punya akibat. Terimalah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye bye.